Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan bagi anda, kita ada satu perkongsian yang amat-amat berguna bagi kita semua. Kita akan bersama dengan Encik Fizri Mat Fauzi selaku Pegawai Perhubungan Awam, Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selamat tengah hari Encik Fizri. Selamat tengah hari, Sugita. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Encik Fizri. Saya pasti Encik Fizri ada perkongsian yang boleh yang amat bermanfaat buat kita semua. Jadi saya nak tujukan soalan pertama kepada Encik Fizri, di mana siapakah individu yang perlu melaporkan pendapatan kepada hasil bagi tujuan cukai pendapatan? Baik, terima kasih Sugita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton wanita hari ini yang saya hormati sekalian. Baik, konsepnya mudah sahaja. Selagi mana tuan-tuan dan puan-puan menjana pendapatan di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan adalah tertakluk untuk melaporkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Baik, cukai pendapatan ini dikenakan atas perniagaan atau profession yang menerima kemasukan ke dalam akaun bank individu, termasuklah mereka yang menjalankan perniagaan online, YouTubers, Insta famous, influencer atau mereka yang membuat aktiviti ataupun perniagaan paid review. Itu bagi yang mereka yang menjana pendapatan perniagaan. Cukai pendapatan juga dikenakan atas individu yang menerima pendapatan penggajian. Bermakna mereka ni ada majikan dan mereka ada penyata gaji. Dan mereka ini layak ataupun perlu melaporkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia kerana di penyata gaji mereka ada tertera potongan cukai bulanan. Maka sekiranya tuan-tuan dan puan nak melihat senarai ataupun jenis-jenis pendapatan yang dikenakan cukai, layari saja website rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, baik Encik Fizri, dan mungkin yang sudah membayar cukai dan sedang membayar setiap tahun, mereka tahu kenapa perlu mereka bayar. Tetapi yang pertama kali ingin membayar ni, mungkin ada soalan juga, kenapa saya perlu membayar ataupun melaporkan pendapatan saya? Baik, terima kasih. Mengapa perlu lapor pendapatan? Yang pertama ialah ia merupakan satu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk membayar cukai kepada kerajaan. Kedua, jika kita melaporkan pendapatan ataupun membayar cukai kepada kerajaan, maka ia secara langsung membantu untuk mengesahkan pendapatan yang diterima bagi sebarang urusan rasmi dan juga mudah untuk mendapatkan bantuan khas kerajaan. Sebagaimana sekarang ini sedang berlangsung bantuan keluarga Malaysia, di mana bila mana ada data tuan-tuan dan puan-puan di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, sudah tentu ia memudahkan tuan-tuan dan puan-puan atau pembayar cukai di luar sana untuk menerima bantuan daripada kerajaan. Yang kedua, kenapa perlu lapor ialah untuk mudah untuk lulus permohonan pinjaman kewangan, termasuklah pembelian rumah ataupun kenderaan. Sekiranya sebagai contoh, kalau seorang pembayar cukai itu mereka nak buat pinjaman dengan institusi kewangan, sudah tentu institusi kewangan tersebut akan meminta penyata pendapatan ataupun borang nyata cukai pendapatan yang telah dilaporkan kepada hasil. Bila mana tuan-tuan dan puan-puan melaporkan pendapatan secara tidak langsung, pendapatan tuan-tuan dan puan-puan itu telah disahkan oleh hasil, dan ini memudahkan untuk lulus bagi pinjaman kewangan. Dan yang ketiga, sudah semestinya sumbangan cukai pendapatan ini digunakan sepenuhnya bagi membantu kerajaan, mentadbir, menguruskan negara serta membantu pembangunan negara, sama ada tujuan keselamatan negara, rakyat, kemudahan fasiliti awam, perkhidmatan kesihatan sebagai contoh, pendidikan, kebajikan rakyat dan banyak lagi manfaat cukai untuk kita nikmati bersama. Okey, baik. Dan Encik Fizri, setiap tahun saya pasti ada tarikh yang ditetapkan untuk kita melaporkan pendapatan dan menghantar borang nyata kita kan. Jadi mungkin Encik boleh kongsikan bagaimana untuk melaporkan pendapatan dan bila tarikh akhir untuk menghantar borang nyata? Baik, tuan-tuan dan puan, lapor pendapatan tahun taksiran 2021 secara dalam kalian menggunakan e-filing dan bayar cukai pendapatan menerusi platform bayar hasil bermula 1 Mac 2022. Tuan-tuan dan puan perlu menghantar borang BE jika mempunyai punca pendapatan penggajian dan pendapatan lain tidak termasuk perniagaan ya. Borang BE ini
Di mana tarikh akhir penghantaran bagi borang BE ini adalah pada 30 April 2022 bagi mereka yang menghantar secara manual. Okey. Bagi mereka yang menghantar ataupun melaporkan pendapatan borang BE ini secara e-filing, maka tarikh akhirnya adalah 15 Mei 2022. Bagi mereka yang mempunyai atau menerima pendapatan perniagaan, mereka perlu menghantar borang B. Kalau tadi BE, sekarang adalah borang B, iaitu tarikh tutup bagi penghantaran borang B ini adalah pada 30 Jun 2022 bagi mereka yang menghantar secara manual dan juga pada 15 Julai bagi mereka yang menghantar secara e-filing. Nak laporkan bagaimana? Gunakan perkhidmatan dalam talian untuk lapor dan bayar cukai pendapatan di mytax.hasil.gov.my. Okey, baik Encik Fazri. Dan seterusnya kami juga nak tahu apakah pelepasan baharu yang ditawarkan kerajaan untuk tahun taksiran 2022? Okey, baik. Kalau boleh saya nyatakan sini, kita ada lebih kurang 4 pelepasan ataupun nilai yang ditambahkan. Yang pertamanya ialah perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Kalau tahun ini kita RM5,000, pada tahun taksiran 2022 dinaikkan kepada RM8,000. Okey. Yang kedua ialah tambahan pelepasan yuran pengajian iaitu khusus bagi meningkatkan kemahiran dalam apa-apa bidang kemahiran yang diiktiraf. Jadi kalau nak tengok senarai kursus-kursus yang ditawarkan ataupun diiktiraf, boleh sahaja rujuk kepada Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006. Dekat situ dia ada lebih kurang 20 kategori kursus-kursus yang telah diiktiraf untuk melayakkan tuan-tuan dan puan-puan menuntut pelepasan ini. Yang ketiga ialah perbelanjaan suntikan vaksin, ujian saringan serta pengesanan COVID-19. Ini termasuk dengan pembelian kit ujian kendiri ke atas diri sendiri, pasangan ataupun anak. Jadi mereka yang membeli COVID test ni kan, kit ni boleh saja tuntut dan nilainya RM10,000. Dan yang terakhir adalah tambahan pelepasan gaya hidup khusus berkaitan dengan aktiviti sukan sebanyak RM500. Okey, baik. Macam-macam yang telah Encik Fizri kongsikan. Terima kasih Encik Fizri, dan bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut, mereka boleh layari www.hasil.gov.my. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Fizri. Jangan lupa bayar cukai pendapatan anda. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WH.